Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nur Azira Awang dalam Buletin Pahang khas Sidang Dewan Negeri Pahang, Jumaat 1 April 2022. Kerajaan Pahang memperuntukkan lebih RM2 bilion bagi menjalankan projek-projek bekalan air di seluruh negeri ini. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warosdi Wan Ismail berkata, projek yang dijalankan merupakan komitmen berterusan bagi menampung keperluan bekalan air yang efektif di seluruh negeri ini. Menjawab soalan Yang Berhormat Pulau Manis untuk mengatasi isu bekalan air di Kampung Seri Makmur, Kampung Belimbing, Kampung Seri Gemuruh dan kawasan sekitarnya, PAIP akan membelanjakan RM4.15 juta bagi kerja-kerja naik taraf PAIP, muka saut loji dan membina rumah PAM baru. Projek ini akan siap pada penghujung tahun ini, Datuk Seri Yang di-Pertua. Menjawab soalan Yang Berhormat Sungai Lembing, PAIP akan melaksanakan 6 projek bekalan air di Sungai Lembing dengan jumlah peruntukan RM7.95 juta. Projek ini akan siap pada suku ketiga tahun 2023. Menjawab soalan Yang Berhormat Sabai, PAIP sedang dalam proses pembinaan loji rawatan air Karak Fasa 2 yang akan siap pada suku ketiga tahun 2022. Kos projek adalah sebanyak RM45 juta. Menjawab soalan Yang Berhormat Damak, Negeri Pahang telah menerima peruntukan berjumlah RM60 juta untuk projek naik taraf loji rawatan air Batu Balai melalui projek bekalan air luar bandar. Projek ini dalam peringkat penyediaan dokumen lantikan perunding akan dibuat pada suku tahun ketiga 2022. Beliau berkata demikian pada sesi penggolongan semasa mesyuarat pertama penggal kelima Sidang Dewan Negeri Pahang ke-14 di Wisma Seri Pahang hari ini. Beliau berkata bagi memastikan hala tuju serta langkah penyelesaian isu bekalan air di kawasan terlibat dapat diselesaikan, beliau dan Ketua Pegawai Eksekutif PAIP akan turun padang. Saya juga telah meminta CEO PAIP untuk bertindak lebih agresif, turun padang setiap 2 minggu sekali serta menyediakan plan komunikasi yang lebih efektif bagi memastikan rakyat negeri Pahang cakna akan pelaksanaan projek-projek ini. Beliau dan pasukannya telah pun turun ke Padang, ke Kampung Kuala Atuk Raub dan Feda Sungai Retang, Jerentut baru-baru ini. Selain daripada itu, insyaAllah saya sendiri akan turun Padang, menjelajah ke setiap daerah di seluruh Pahang untuk mengadakan mesyuarat bersama pengurus PAIP daerah dan juga pemimpin-pemimpin masyarakat di kawasan tersebut. CEO PAIP akan turut dilibatkan dalam siri jelajah ini. Ia bukanlah mesyuarat biasa seperti kelazimannya, tetapi mesyuarat yang berfokus membincangkan hala tuju serta langkah penyelesaian isu bekalan air di kawasan tersebut. Kejadian banjir yang berlaku di Bentong baru-baru ini tiada kaitan dengan isu pembalakan yang kononnya berlaku di hutan Simpan Lentang. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warosdi Wan Ismail berkata, berdasarkan hasil semakan mendapati berlaku kejadian kepala air di Karak yang bermula di hutan Simpan Lentang akibat hujan lebat berterusan. Ini disokong dengan data taburan hujan daripada Jabatan Pengairan dan Saliran Bentong yang mencatatkan bacaan purata 155 mm pada 18 Disember 2021. Kadar hujan 155 mm sehari ini dikategorikan sebagai sangat lebat kerana bersamaan dengan kadar sebulan turunnya hujan pada hari biasa. Beliau berucap demikian pada sesi penggulungan sempena mesyuarat pertama penggal kelima Dewan Negeri Pahang ke-14 di Wisma Seri Pahang, Kuantan. Jelasnya lagi, JPNP telah melakukan tinjauan melalui udara dan mengesahkan tiada sebarang aktiviti pembalakan dijalankan di hutan Simpan Lentang, tanah kerajaan dan tanah milik di kedua-dua lokasi. Datuk Seri Haji Warosdi berkata, hutan Simpan Lentang di Sungai Kerau seluas 30 hektar terbabit juga telah dijadikan petak High Conservation Value Forest HCVF sejak 2012 yang merupakan kawasan hutan perlindungan yang tidak boleh dijalankan sebarang aktiviti pembalakan. Pihak kerajaan juga telah menjalankan satu kajian forensik berkenaan kejadian banjir puing yang berlaku di daerah Bentong, di mana didapati ratusan runtuhan tanah dan pokok-pokok di sepanjang laluan terbabit. Kesemua bukti dan fakta direkodkan ada di dalam buku ini. Saya harap agar buku ini diteliti oleh setiap ahli yang berhormat dan berpeganglah kepada fakta dan bukti yang telah dilaporkan di dalam buku ini, di mana kajian yang dibuat oleh pakar-pakar geologi dan hidrologi. Saya ucapkan terima kasih kepada Jabatan Perhutanan Negeri Pahang
atas inisiatif menghasilkan buku ini. Kerajaan Pahang komited dalam usaha membanteras kegiatan penerokaan tanah kerajaan tanpa kebenaran sah yang merupakan kesalahan di bawah peruntukan Seksyen 425-1 Kanun Tanah Negara Akta 828. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warosdiwan Ismail berkata, kerajaan negeri menerusi Unit Penguatkuasaan Negeri Pahang UPNP dan Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Pahang telah melaksanakan penguatkuasaan bagi membanteras kegiatan haram terbabit. Menurutnya, kerajaan juga telah mengenakan tindakan penyitaan mesin dan jentera yang digunakan, jumlah kompaun yang tinggi sehingga membawa kepada pendakwaan kes di mahkamah. Setakat Mac 2022, sebanyak 8 kes penyitaan mesin dan jentera bernilai RM245,000 telah direkodkan. Sebanyak RM87,500 jumlah kompaun telah dikeluarkan dan telah pun dibayar, serta sebanyak 8 kes pendakwaan telah dan sedang dibawa ke mahkamah untuk didakwa dan dibicarakan bagi kesalahan menceroboh tanah kerajaan. Selain kes-kes yang disebut tadi, terdapat lagi 2 kes di bawah Seksyen 425 Kanun Tanah Negara yang masih di dalam siasatan dan tindakan lanjut pihak Unit Penguasaan Negeri Pahang. Setiap kes pencerobohan tanah secara haram akan dimaklumkan ke Unit Penguasaan Negeri Pahang untuk diambil tindakan penguatkuasaan bawah Seksyen 425 Kanun Tanah Negara. Beliau berucap demikian bagi menjawab soalan daripada Ahli Dewan Negeri Chini Yang Berhormat Encik Muhammad Syahri Mat Zain berhubung tindakan penguatkuasaan terhadap pencerobohan tanah haram pada sesi penggulungan sempena mesyuarat pertama penggal kelima Dewan Negeri Pahang ke-14 di Wisma Seri Pahang, Kuantan. Bagi menjawab soalan daripada Ahli Dewan Negeri Ketari Yang Berhormat Puan Yang Syafura Osman berhubung kawalan pembukaan tanah hutan simpan dan penyalahgunaan aktiviti ke atas tanah hak milik individu, Datuk Seri Haji Warosdi berkata, pihak kerajaan melaksanakan pelbagai usaha bagi membanteras penjenayah alam sekitar yang melakukan pencerobohan penerokaan haram dalam hutan simpan. Menurutnya, antara usaha yang dilaksanakan adalah pemantauan kawasan hutan menggunakan satelit, pemantauan secara langsung menggunakan helikopter untuk melihat pembukaan kanopi pokok di kawasan hutan, dan risikan atau pemantauan di lapangan oleh kaki tangan penguatkuasaan. Melaksanakan operasi bersepadu bersama Unit Penguatkuasaan Bersepadu Negeri bagi penerokaan haram dan pembakaran terbuka di tanah kerajaan dan tanah milik telah menubuhkan pasukan elit Penguatkuasaan Negeri Pahang bagi membanteras aktiviti perlombongan haram, penebangan hutan yang tidak terkawal dan pencerobohan tanah. Jelasnya, Jabatan Perhutanan Negeri Pahang JPNP telah merekodkan sebanyak 57 kes membabitkan penerokaan hutan untuk mengambil hasil hutan dan juga penerokaan untuk pertanian pada tahun 2021 dan kesemua kes ini telah dibuka kertas siasatan berdasarkan peruntukan kuasa di bawah Akta Perhutanan Negara 1984, Pindaan 1993. Kerajaan Pahang akan membina kompleks bekalan air Kuantan bernilai RM800 juta yang akan menjadi loji rawatan air LRA yang terbesar di Pantai Timur. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warosdiwan Ismail berkata, kompleks ini dijangka dapat menampung 400 juta liter air sehari dan dijangka siap pada 2026. Peruntukan keseluruhan bagi pelaksanaan projek ini adalah lebih daripada RM1 bilion. Ini adalah antara persediaan Kerajaan Negeri Pahang menerima pelabur-pelabur baru dan menaik taraf sistem bekalan air penduduk setempat. Beliau berkata demikian pada sesi penggulungan semasa mesyuarat pertama penggal kelima Sidang Dewan Negeri Pahang ke-14 di Wisma Seri Pahang hari ini. Menurut beliau lagi, Kerajaan Pahang juga akan menaik taraf rumah pam Kobat Kuantan yang dapat meningkatkan bekalan sehingga 60 juta liter sehari pada masa terdekat dengan peruntukan berjumlah RM23 juta. Saya juga telah meminta CEO PAIP untuk bertindak lebih agresif, turun padang setiap 2 minggu sekali serta menyediakan plan komunikasi yang lebih efektif bagi memastikan rakyat negeri Pahang cakna akan pelaksanaan projek-projek ini. Beliau dan pasukannya telah pun turun ke padang, ke kampung Kuala Atuk Raub dan Feda Sungai Retang, Jerentut baru-baru ini. Selain daripada itu, insyaAllah saya sendiri akan turun padang, menjelajah ke setiap daerah di seluruh Pahang untuk mengadakan mesyuarat bersama pengurus PAIP daerah
dan juga pemimpin-pemimpin masyarakat di kawasan tersebut. CEO PAIT akan turut dilibatkan dalam siri jelajah ini. Ia bukanlah mesyuarat biasa seperti kelazimannya, tetapi mesyuarat yang berfokus membincangkan hala tuju serta langkah penyelesaian isu bekalan air di kawasan tersebut. Tambah beliau lagi, bagi projek loji baru lancang bernilai RM100 juta yang diumumkan oleh Perdana Menteri kini berada pada peringkat awal penentuan skop dan peruntukan oleh pihak EPU, KASA dan PAIT. Bukit Buluh atau lebih dikenali sebagai Bukit Merah yang terletak di Felda Padang Piol Jerantut mempunyai keunikan tersendiri apabila pokok di kawasan itu kebanyakannya memiliki batang berwarna kemerahan. Keindahan alam semula jadinya yang cukup mempesonakan ternyata menarik ramai pendaki tempatan. Jadi, untuk mendapatkan maklumat lanjut, jom kita ikuti program Pesona Pahang. Bukit Buluh atau lebih dikenali sebagai Bukit Merah yang terletak di Felda Padang Piol Jerantut mempunyai keunikan tersendiri apabila pokok di kawasan itu kebanyakannya memiliki batang berwarna kemerahan. Keindahan alam semula jadinya yang cukup mempersonakan ternyata menarik ramai pendaki tempatan. Di sini pendakian mengambil masa lebih 1 jam untuk sampai ke puncak. Bukit Merah ini berketinggian sekitar 331 meter di mana bagi peminat sukan ekstrim mendaki, kawasan ini bukanlah sesuatu yang agak sukar untuk ditawan. Pada awal perjalanan, pendaki perlu menempuhi kawasan ladang kelapa sawit sehinggalah menemui satu kawasan laluan di bawah sebuah pencawang. Kemudiannya, pendaki akan mula meninggalkan kawasan terbabit dan memasuki kawasan hutan. Semakin mendaki ke atas, semakin cantik pemandangan sekitar hutan itu sehinggalah berjumpa dengan kawasan yang dinamakan sebagai Red Forest. Keindahan kawasan terbabit terlalu sukar untuk digambar dengan kata-kata, melainkan pengunjung mendaki dan merasainya sendiri. Bayangkan bagaimana kawasan hutan berwarna merah boleh berada bersebelahan hutan berwarna hijau. Ia memang sesuatu yang menakjubkan. Bukit Merah umpama suasana hutan dalam sin filem aksi antarabangsa yang popular. Semoga keindahan yang terdapat di kawasan Bukit Merah ini terus terpelihara dan dilindungi agar ia dapat dinikmati pecinta alam sekitar dan generasi seterusnya. Baiklah, berita itu tadi mengakhiri Buletin Pahang pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang bersama kami sepanjang minggu ini yang mengikuti perkembangan mesyuarat pertama penggal kelima Sidang Dewan Negeri Pahang ke-14 di Wisma Seri Pahang. Ikuti kami juga di Facebook, Instagram, YouTube, Twitter dan TikTok untuk mendapatkan berita terkini di Pahang. Assalamualaikum.